Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, maafkan akak. Okay, hari ni akak akan ajar modul 8 iaitu dari bab 5, tajuknya gerakan. Okay, akak akan fokuskan untuk subtopik 5.3 iaitu konsep inertia. Okay, inertia ni apa? Okay, inertia ni adalah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan kedudukan asalnya. Contohnya macam kita kereta bergerak kan. Kereta bergerak. Kejap. Kedudukan asal objek tersebut boleh jadi dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Macam itulah. Okay, macam ni lah. Contohnya macam kita naik bas yang kena pegang yang tu kan, pemegang tu kan. So bila bas tu berjalan, kita akan tergerak ke belakang kan. Tergerak ke belakang. Bila bas tu berhenti, kita akan tergerak ke depan. Lepas tu bila kita tergerak tu, lepas tu dah okey, lepas tu kita akan kembali ke kedudukan asal kita. Kita tegak balik kan. So dia macam tu lah. Okay. Inertia ni ialah hukum gerakan Newton yang pertama. Okay. First Newton's law of motion. Okay, dia ada hukum Newton ni, dia ada 3. Yang pertamanya yang tentang inertia ni lah. Kalau yang kedua dia tentang daya tarikan dan tolakan tu. Yang ketiga dia daya jugalah. Tak apalah, kita sekarang belajar yang pertama kan. Okay. Kita fokus yang pertama ni, iaitu hukum gerakan Newton yang pertama, iaitu hukum inertia, menyatakan bahawa suatu jasad akan terus berada dalam keadaan pegun atau dalam keadaan sedang bergerak dengan hal laju malah dalam satu garis lurus jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Okay. Contohnya lah kan, macam yang aku cakap tadi lah kan, bila kita naik bas tu, jasad kita akan terus berada dalam keadaan pegun. Kita tak bergerak lah kan. Walaupun bas tu bergerak dalam hal laju yang malah. Maknanya dia hal laju dia tak bertambah ke, tak berkurang ke. So kita pun akan statik je berdiri. Tak adalah macam tergerak-gerak ke kan. Kalau bas tu tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba bergerak, tu yang menyebabkan kita yang tergerak sekali. Sebab ada daya luar yang bertindak ke atas kita tu. So bila bas tu bergerak atau bas tu berhenti je, maknanya tak ada daya luar lah. So sebab tu kita macam statik je. Kalau itulah bila tiba-tiba bas tu brake ke kan, kita automatik akan macam tergerak. Macam kita naik kereta pun lah. Kita naik kereta kalau jalan tu bengkok-bengkok, kita akan macam tergerak ke tepi kan, ke kanan, ke kiri kan. Sebab tu lah ada daya tu. Ada daya. Nama daya tu centrifugal. Tak silap kak. Tu just untuk pengetahuan lah. Daya. So kalau bila tiada daya luar bertindak ke atasnya, so itulah yang dinamakan hukum inertia tu. Bila kita punya badan terus berada dalam keadaan pegun atau bergerak. Macam
Kalau macam kita tengah bergerak pun tiba-tiba ada sesuatu daya yang menyebabkan kita terhenti bergerak. Tu pun itulah dia macam dia bukan dia macam ada daya tu lah. Tak semestinya bila kita keadaan pegun, tapi bila kita keadaan sedang bergerak pun kalau ada daya yang ganggu kita, so kita akan macam terganggu lah pergerakan kita. Kita mungkin akan terhenti ke macam tu. Okay. So itulah definisi inertia. Okay, contoh inertia dalam kehidupan harian. Okay, yang ni duit shilling yang pegun akan terjatuh ke dalam gelas apabila cardboard ditarik dengan laju. Sebab itulah ada daya ni, daya tarikan. Daya tarikan. Kan mula-mula dia pegun je kan. Mula-mula dia pegun je. Lepas tu bila ada daya, dia akan itulah terjatuh dalam gelas ni. Lepas tu buku yang berada di atas akan jatuh ke bawah apabila sebuah buku di tengah-tengah ditarik dengan cepat. Sama je lah macam yang konsep duit shilling ni. Ni lah yang akak cakap tadi. Keadaan penumpang bas semasa bas yang sedang berhenti mula memecut dengan tiba-tiba, penumpang akan terhumban ke belakang. Sebab itulah adanya pemegang tu dalam bas tu. Kalau tak ada pemegang tu, memang jatuh lah semua. Okay. Maaflah suara akak ni. Suara akak serak. Tak ada suara pula. Okay. Okay. Hubungan antara jisim dengan inertia. Okay. Yang ni memang semua orang tahu lah kan. Semakin besar jisim, semakin besar inertianya. Macam yang ni lah kan. Macam baldi ni. Dia nak ayun kan. Okay. Yang mana yang lagi susah untuk ditolak kan. Yang ni kan. Tapi bila yang ni dah ditolak, dia lagi lama berayun. Dia lagi susah nak berhenti berbanding yang ni. Okay. Baldi berisi pasir dengan jisim lebih besar mempunyai inertia yang lebih besar. Tentangan lebih besar terhadap usaha untuk mengubah keadaan asalnya dari pegun ke keadaan bergerak dan sebaliknya. So macam bila kita nak tolak, kita nak ayun dia tu susah kan. Yang ada pasir ni kan berbanding dengan yang tak ada ni kan. Lepas tu bila kita nak berhentikan dia pun susah kan. Sebab kita boleh bayangkan kan macam mana kan. Kalau yang ni kita nak berhentikannya, mungkin kita boleh macam sentuh dia je. So dia akan berhenti lah berayun. Kalau yang ni mungkin kita kena guna daya yang lebih besar lah. Kita kena guna tenaga kita yang lebih banyak lah untuk hentikan baldi yang ada pasir ni. Okay. Okay. Okay, ni ciri keselamatan kenderaan untuk mengurangkan kesan inertia. Okay, kita tahu kesan inertia bila bila kereta brake, kita akan terhumban ke depan kan. So, macam kita brake emergency kan. Bahaya lah kan. Mungkin sebab boleh menyebabkan kepala kita terhantuk dekat benda yang keras kan. Dekat dashboard kereta ke kan. Okay. So, ciri keselamatannya, itulah. Ni lah gunanya tali pinggang kereta supaya dia boleh menghalang badan kita daripada terhumban ke depan tu lah. Lepas tu beg udara kan. Beg udara supaya dapat bila tak ada beg udara ni kita akan terhantuk dekat terhantuk dekat dashboard yang keras ni kan. So bila ada beg udara ni dia akan mengurangkan impuls tu. So kita boleh kurangkan lah macam boleh elakkan kita daripada tercedera. Kalau macam tercedera pun tak adalah seteruk bila kita terkena yang keras ni kan. Lepas tu alas kepala pada kerusi kenderaan. Ni kan untuk menampung kita punya kepala tu. Okay. Itu saja. Okay. Terima kasih.